Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, boleh Ustaz Ida? Page 69 saya buka lah. Ali Imran. Betul, Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. Boleh sambung mana? Ambil yaruddukum. يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Dia terlebih tu. Ma lam yunazzil bihi sultana. Dua je. Dua je kan? Saya ulang balik dari Bima boleh Ustazah? Boleh? Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwa zalimin. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من Kejap Ida. Nipis sikit nun dengan kaf tu. Minkum sebab kaf tu huruf nipis. Okay. Minkum may yuridu dunya. Satu lagi. Mai pun dengung. Minkum may yuri. Mai tu dengung. Okay. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم
wallahu khabirum bima ta'malun. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Ida. Ustazah. Okey Kak Liza silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Lagi sekali. Yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu. Yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin. Ya. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idza tahussun. Jaga zal Kak Liza. Id tahus. Jangan id tahussu. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idza tahussunahum bi'idnih. Ya. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum. Jangan fil amri. Jangan amri. Fil amri wa asaitum. Wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Patah sikit belakang. Ma arakum ma tuhibbun. Dengung tak cukup tadi. Okay. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Okey. Walaqad afa ankum. Ain masuk sikit lagi. Okay. Walaqad afa ankum. Walaqad afa ankum. Lagi cantik. Wallahu dzu fadlin. Wallahu dzu fadlin. Wallahu dzu fadlin alal. Ada bunyi dot tu. Ada bunyi qalqalah tu. Fadlin. Wallahu dzu fadlin alal mu'minin. Tus'iduna wa la talmuna ala ahadin wa rasulu yad'ukum. Okay.
والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم Kum jangan dengung. Ukhrakum fa'athabakum. أخراكم Fi ambil balik fi. في أخراكم فأصابكم غما بغيم Ghamman bi ghammil likaila. فأصابكم غما بغم Dia ada 3 tu Kak Liza. Gham dah dengung, mam dah dengung, bigham tu pun dengung. Sekali. فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم Ya. ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Okey. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih Kak Liza. kasih. Okey, silakan Yana. Kaza. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Okey. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswazza wa bi'sa wa Satu sin, satu ta, satu dha. wa bi'sa maswazzalimin. Dekat dha tu ujung lidah keluar. Wa bi sama dengan tha, tapi dia tebal. Wa bi sama wallah. Wazzola. Ah, Keluar sikit saja. Okay. dia keluar sikit supaya tak berdesi. Wa bi'sa maswazzalimin. Okey. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum bi'idznih Ya. hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ya. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Okey. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Ya. Wa laqad afa ankum. 2 harakat. Wa laqad Laqad afa afa ankum. Gitu dah. Wa laqad afa ankum. Ya. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Okey. Istus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum. Okay. Salah.
War-rasul. والرسول Mm-mm. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم Ala ma fatakum. Boleh bantu saya tak? Boleh? Ala ma fatakum. Sambung terus ke Ustazah? Balik likailah sampai tak? Likailah lepas Okey, tu boleh. habiskan sampai asabak. Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Okey. Sadaqallahul azim. Ustazah, Yana. nama. Okey, Ili Ili dah masuk. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Surat apa ni? Silakan muka surat 69, betul tak? Betul. Betul Okey. Sorry Ustazah lambat. Tak apa. Jam. Tak diorang nak pergi library hantar buku. Oh, okey, tak apa je. Okay, silakan. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru Kafarur dia masuk pada ra. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asyraku billah. Okey. Bima Boleh? bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه Ya. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر Kalau dia berhenti situ wa tanaza'tum fil amr. Kena bunyikan ra dan tebal. Hatta kejap. Tapi macam susah lah nak berhenti kat situ, boleh berhenti kat depan kau. Wa asaitu boleh? Yang sebelum tu wa tanaza'tum Wa tu boleh. tanaza'tum boleh. Tapi cantiknya fil amri wa asaitum tapi tak sampai kan? Okay. Tak tahu, kejap cuba. Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. Jangan terlebih. Walaqad afa ankum. Masuk ain. Walaqad afa ankum. Kalau afa betul dah. Tapi kalau afa ankum dia jadi a. Yang selepas tu. Ankum. Walaqad afa ankum. Tak masuk lagi. Ankum tu dia jadi hamzah.
Tu. Pelan sikit. ولقد عفا عنكم Baru ain. والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ولا تلوون على أحد والرسول Ya. على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم Yad'ukum fi ukhrakum. يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا Okey, kejap. Kat situ ada 3 yang dekat-dekat dengung. 2 dengung yang Ili buat dah. Ghammam dengan bigham. أوكي. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا Bikaila, boleh? لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم Ya. والله خبير بما تعملون. Ya. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ili. Ustazah. Okay, Fiza. Boleh baca Fiza? All black hari ni semua. Saya yang Kak Liza je. Liza, janganlah ngaji seorang-seorang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Cakap Assalamualaikum seorang-seorang. Cakap seorang rupanya. Aduh. Zah, saya nak tanya Yo. dulu boleh Zah, dekat ayat Boleh. pertama ni, dia macam panjang sikit jugalah untuk saya tau. Kat mana saya boleh berhenti ya? Kafaru. Kafaru. Oh, okey. Lepas tu kena ulang balik ke ataupun boleh sambung? Cantiknya ulang balik. Tapi kalau tak sampai ya ruddukum saja. Lepas tu Right. ya hukum sampai habis lah. Aqabikum boleh? Apa ni kum? Aqabikum. Udah tak jumpa. Ya ruddukum ala aqabikum. Tak. Maksud saya lepas kafaru tu lepas tu saya tak payah ulang. Saya boleh baca ya ruddu tu. Cantiknya ulang. Macam saya cakap tadi, cantiknya ulang. Oh, okey. Lepas tu saya baca sampai aqabikum tu lah. Lepas tu baru ambil balik ya ruddukum sampai habis. Oh, okey. Dia berulang-ulang lah sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat bismillah tu kan, dia jangan hirah. Dia sebab dia ada sabdu. Bismillahirrahman. Dia jangan hirah. Hirah. Dia tersangkut sikit hir tu dekat ra tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Ya. Ambil balik in tu dengung sikit lagi. In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum Sat. Ala tu panjang yang. Allah Akbar, sorry. In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ambil sikit je. Fatanqalibu khasirin. Saya tak ni dekat tak dengung sangkut dekat fa tang tu. fatanqalibu khasirin. Okey. Balillahu maula. Jangan panjang dia lebih. Pizza 2 je. Balillahu maulakum. Saya panjang kat mana saya salah tu. Balillahu Oh, okey. Dia terlebih 2 harakat.
Dia jadi 3. Balillahu maulakum. Kena biasakan begini. Balillahu maulakum. Balillahu maulakum. Kan dia terpanjang. Faham tak? Balillahu maulakum. Dia terlebih tu 3. Balillahu mau. Lillahu. Cukup. Dia jangan lillahu mau. Okay. Ah, Balillahu. Tu panjang kan? boleh. Sesat, ulang lagi Dia sekali. macam teragak-agak kan. Ha-ha. Balillahu maulakum. Balillahu maulakum. Macam mana la macam tu juga macam mana apa dekat lakum yang belakang tu macam tu juga lillah tu panjang dia. Balillahu maulakum. Barulah dia sama lakum dengan balillah tadi. Okay. Wa huwa khairun nasirin. Okay. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Allah. Bima. Apa dia? Bima. Okey. Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mas wazzalimin. Bisa dengar ke? Dengar. Teruskan saya angguk-angguk ni. Sorry. Walaqad sadaqakumullah walaqad sadaqakumullah. Walaqad sadaqakumullah. Betul lah Ustaz? Betul. Yang saya betulkan hu tu. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Ya. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'izni. Okey. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum. Ya. Wa asaitum. Ambil. Wa asaitum boleh? Boleh. Wa asaitum mim ba'di ma. Mim tu dengung tu. Bisa. Mim tu. Ya. Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Okay. Minkum may yuridud. Ya. Tapi jangan kol-kol lah. Yuridud dunya. Sebab dia ada sabdu kan. Yuridud dunya. Ya. Minkum may yurid. Jangan yurid. Yurid. Dia yuri. Dia kena 2 harakat dulu. Minkum may yuridud dunya. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul. Banyak melanggar ni. Satu ming dengung, kum mai semua dengung. Okay. Yuridud dunya wa ming dengung lagi. Kum dengung dan last kali mai. Tu. Tak cukup dengung Ustaz kan? Tidak. Aduh, saya Dia tak boleh lalu jadi duduk sekejap. Okey. Cuba ya. Ya. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Tu bolehlah, nampaklah juga dengung. Tadi tu dia macam dia Lalu. dengung tapi dengung dia tu tak cukup. Dia lalu. Okey. Okey. Dengung. Ramah mesra sikit dengan huruf ya tu. Jangan nyombong sangat kan. Dia automatik 2 Ustaz kan? Ya. Okey. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum.
Okey. Walaqad afa ankum. Okey. Wallahu dzu fadlin Tak boleh fat. Fat dia jadi dal. Fadlin. Fadlin. Lembut sikit. Jangan terlalu laju jadi fat. Fadlin. Fadlin. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Gitu. Comel. Iz tus'idun. Jangan bunyi id. Tak mau bunyi the. Iz tus'iduna. Iz tus'iduna wa la talwu. Ada. Itu kena panjang dua cara sangat. Sebab macam dah terbiasa. Takut terlebih pula kan. Wala talwu susah. Wu. W-U. Talwuna ala. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول. Nak berhenti ke? Nak nyambung ke? Nak apa ke? Sasa kejap Nisu lu ke kaf ke lam? Ar-rasulu yad'u. Okey. Tulisan aja tu. Lu tu tetap satu harakat je pendek. Okay. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم. Cantik. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم. Jangan tersangkut. Fa'athabakum. Ulang balik kat situ. Kalau saya start warasul ni, saya boleh berhenti tak dekat? Fa'athabakum boleh. Nanti ambil balik fa'athabakum. Okay. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم. Ya. فأثابكم غما بغم. Jangan mam je yang dengar. Rom tak dengar. Dia kena dengar. Ghammam bi ghammil. Ada 3 kat situ. Rom tu pun kena dengan 3. Kena. Janji ada sabdu, janji ada tanwin dengan mim, semua kena. فأثابكم غما Ghammil. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير بما تعملون. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Zah. Sorry Zah. Saya kena tekankan lagi lah sabdu tu memang. Tak apa. Tak apa. Lagipun saya tak baca kan page 69 ni kan. Tak apa. Saya lah dah banyak kali tapi still lupa. Sorry Zah. Tak apa, tak apa. Terima kasih Fiza. Page 70 tapi sebelum tu saya record juga 69. At least boleh buat rujukan ke apa nanti kan sebagai panduan. Saya record 69 dulu lepas tu nanti saya sambung terus 70. Tapi saya asingkanlah rekaman tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Sorry. Ustazah baca page 70 lah kan? Tak, saya padam balik. Saya memang patutnya baca page 70 tapi 69 saya tak record. Ustazah nak baca 2 page lah. Saya baca 2 page tu sebab ada yang request untuk minta record juga, tak adalah tertinggal sebab ada yang dah record tu dia masuk dalam folder. Ikut baik. page. Sorry. Really, tak apa. Saya ulang
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Saya sambung page 70 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء
قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون صدق الله العظيم. So saya record tadi 69 dengan 70 Ada yang panjang ke? Ada yang panjang Fiza? Tak ada. Okey Kak Suzah, belum try. Try. Okey. Tuku baru masuk Boleh baca ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh insyaAllah. Okey. Kalau kita baca hari ni 69. 69. Yang lain semua dah baca ke? Alhamdulillah, khalas. Halas, okey. Maaf. Mak saya dekat rumah tadi, so kenalah dia sekejap. Tak apa, okey je, tak buang masa pun sebab habis-habis dia orang baca, saya baca untuk yang minggu depan punya. Okey, alhamdulillah. Alright. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru. Sekejap, cop. Dia macam ni, bila kita sebut dua harakat mat tadi tu, dia terlebih sikit. Sanulqi fi, dia jangan sanulqi fi, terlebih. Baik. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bih. Sekejap, dekat ba pendek je tu. Kafarur ru'ba bima, ba pendek. Okay. Alladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ya. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwat wa bi'sa mathwal zalimin. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu Sekali lagi dekat may yuri, ada dua may. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Man yuridul akhirah. Man yuridul akhirah. Okay. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Walaqad afa ankum. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Masya Allah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey, so yang muka surat 70 saya dah record tadi Alhamdulillah. Dia kadang-kadang dia jadi terlebih mat tu sebab apa? Banyak faktor. Hujung kalimah daripada kalimah tu nak pergi kepada kalimah lain, ataupun satu lagi yang menyebabkan dia jadi panjang tu hujung kalimah yang betul-betul dekat hujung page tu, yang tepi sekali nak bawa ke bawah, dia on the way nak pergi bawah tu kan, dia terpanjang. Tu pun salah satu juga sebab. Satu lagi, bila kita kadang-kadang dalam satu-satu ayat tu ada huruf yang tebal nipis, dia bercampur kan, kita nak bagi huruf tebal dan nipis tu betul-betul kita kuasai sebutan tu pun kadang-kadang tergeliat juga lidah kita, disebabkan benda tu juga dia jadi terpanjang tanpa sengaja. Sedangkan kita tahu dua harakat mat tu macam mana kan. Walaupun kita baca macam, contoh macam Fiza baca tadi kan, in tuti'ul ladzi, bukan kita nak sengaja kan nak panjang ti tu kan. Kadang nak menyebut tu nak kena standby dah. Tu mesti nak kena tekan sikit, kalau tak nanti dia jadi hamzah. Contoh
Sebab saya rasa sebab dia ta tu lepas tu ain tu. Betul tak saya cakap? Oh. Betul tak saya cakap? Disebabkan huruf-huruf itulah kemahiran kita nak menyebut huruf, nak menguasai huruf. Sejauh mana penguasaan kita dengan makhraj huruf tu kan. Kalau kita dah memang mahir, memang dah keluar macam air je sebut tu, memang takkan ada jadi 3 harakat kan. Okay. Kita masuk tajwid sikit. Sampai mana dah kita? Habis dah Ustazah. Last kan. Last Habis dah? 25. 154. Ya. Ya, Zaza. Last. 154. Al-Dob tu. Oh, dok tu. Ya Allah, dah nak habis. Lepas tu keluarkan hukum-hukum je lah. Lepas tu kita banyak talaki je lepas ni. Ya, apa hukumnya? Ayyuha, apa hukumnya? Alladzina, apa? Manu, apa? In, apa? Oh. Barulah. Fiza. Al-Dob tu. Boleh ngajar balik. Cuak lah sis tu. Tak adalah Fiza. Okay. Okay, 154 Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pelajaran yang terakhir lah ni. Pelajaran ke-25. Istilah ad-dabt. Ataupun disebut dhabtul Quran. Tanda-tanda yang terdapat dalam Al-Quran. Resam Uthmani lah ni. Khusus untuk Quran Resam Uthmani. Kalau Quran yang selain daripada Resam Uthmani mungkin tak banyak, sikit adalah juga perbezaan dia. Dia takkan sama semua. Penandaan dia kalau dekat Malaysia memang digunakan inilah. Alhamdulillah. Okey. Kita tengok nombor 1. Okey, kita tengok nombor 1 ni dengan 2 sekali boleh tak? Sebab dari sudut bulat tu dia memang bulat dua-dua tapi dia ada beza. Nampak tak bulat dia tu? Okey. Nombor 1 bulat dia tu kecil sikit tapi dia bold kan bulat tu. Tapi nombor 2 tu bulat dia lonjong dan dia tak bold seperti mana nombor 1. Okey. Okey, jadi apa beza dia? Nombor 1 dia kata menunjukkan huruf tambahan. Ada huruf tapi dia tidak dibaca. Huruf tu diletak saja tapi tidak dibaca. Yang mana letaknya tanda bulat tu tadi pada huruf alif, waw dengan ya. Dia letak pada huruf mad. Itu yang kadang-kadang ada setengah orang dia confuse. Sedangkan kita tahu alif, waw, ya tu dibaca dengan 2 harakat mad asli. Tapi apabila diletakkan tanda bulat menunjukkan huruf itu huruf tambahan. Jadi dia tidak dibaca. Okey? Jadi kalau kita nampak benda macam ni, contoh yang dibagi ni, bermakna dia tidak ada fungsi pada huruf alif, waw dengan ya. Afa immata, maknanya ya tu tidak dibaca. Macam ulaika ni biasa. Banyak kali kita jumpa kan. Jadi kita adalah rasa macam mungkin tersilap dan sebagainya. Jarang sekali lah kalau kita baca pun kita baca ulaika. Tak. Kan? Ulaika ni untuk waw. Begitu juga dengan alif. Mi'ata amin. Dia duduk dekat atas alif tanda bulat tu. Dia tidak dibaca dengan mi'ata amin ataupun mi'ata amin. Dia tidak dibaca dengan panjang. Okey. Kemudian yang kedua. Sekejap. Lupa nak keluarkan ni tadi. Okey. Yang kedua, tanda bulat ini menunjukkan huruf tambahan ketika bacaan sambung sahaja. Maksudnya bila kita baca dengan bacaan sambung, dia perlu dibaca dengan tidak ada harakat lah. Dia baca dengan pendek. Al-zununa dan apa dia. Dia sambung terus ayat selepas tu. Tapi bagi tanda bulat ni yang nombor 2 ni bila dia waqaf, dia akan jadi 2 harakat. Ni dia bila waqaf dia jadi 2 harakat. Sebab dia berlaku pada hujung kalimah. Tidak seperti nombor 1 tadi. Dia tidak boleh diwakafkan. Kalau adalah persoalan kita kan, kalau yang atas waqaf macam mana, panjang ke pendek, dia tak boleh waqaf. Sebab tanda bulat tu berada di tengah kalimah. Tapi kalau nombor 2 ni, tanda bulat ni berada di setiap hujung kalimah. Jadi dia ada pertikaian lah kat sini. Sama ada, kalau kita nak baca berhenti, panjang lah jawapan dia. Bila kita menyambung, perlu dibaca dengan pendek. Betul. Okey, tu beza dia. Kalau sekali pandang mungkin kita tak perasan. Dia punya tanda ni ada beza. Okey. Kemudian, boleh? 1 dengan 2. Alright, seterusnya nombor 3. Nombor 3 ni tanda mati. Kalau ikutkan dia tulis kat sini menunjukkan huruf
sukun serta hukum izhar. Sama ada dalam Quran Rasam Uthmani ni izharnya izhar halqi ataupun izhar syafawi, dia ada tanda mati ni. Kalau izhar halqi dia fokus pada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha lah kan, nun mati bertemu huruf yang 6 tu. Tapi kalau izhar syafawi, hurufnya yang mati tu adalah huruf mim. Tu beza dia. Mim mati izhar syafawi, nun mati izhar halqi. Kalau untuk Quran kita, Rasam Uthmani memang dia letakkan tanda mati. Ada tak saya sentuh? Mana datang tanda mati ni? Ada ke? Tak ada. Tanda mati ni diambil daripada huruf ha. Bukan huruf ha je. 3 huruf yang sama tu. Apa hurufnya? Jim, ha dengan kha. Tu dia punya asal dia. Dan jim, ha, kha ni dia buang perutnya tu, dia tinggalkan dia punya atas tu je. Ya, boleh draw kat sini tak? Contoh kan kita buat ha macam ni kan. Alamak, kuning sorry tak nampak. Okey. Contoh macam ni saya tulis jim, ha, kha. Saya buat satu je lah ha. Kan macam ni contohnya. So dia buang ni. Bawah ni. Dia tinggal ni je. Sebab tu kalau kita perasan tanda mati tu dia bukan bulat terus tau. Dia ada macam tajam sikit. Lepas tu dia baru bengkok ke bawah. Jadi kenapa dia ambil ni daripada kata ulama lah kan. Kenapa dia ambil huruf jim, ha, kha? Kenapa dia tak ambil daripada huruf lain kan? Dia ada maksud dia yang tersendiri. Dia ada 3 maksud. Saya tak ingat semua tapi saya ambil satu. Ha tu dia mewakili istirahah. Istirahah ni maksudnya berehat. Bila huruf itu diletakkan tanda mati, maka dia macam seolah-olah terhenti. Tu maksud dia. Jadi dia nak kata kat sini, berehat huruf tu. Huruf yang ada tanda mati tu dia macam lega sikit. Dia tidak ada baris. Maka dia berehat. Begitu juga dengan jim dengan kha. Apa dua tu, tapi dia memang melibatkan makna yang lebih kurang sama. Dia berhenti tu sebab dia berehat. Lepas tu jazmun. Kita ingatlah jazmun. Betul, jazmun, jazam. Jim tu mewakili jazmun. Jazmun ni putus. Bila kita matikan huruf, bila kita letak satu huruf dan kita matikan, dia bermakna dia terputus. Contohlah, ni kecuali alif wawiyah. Contoh kita letak ba. Cuba kita matikan dia bunyinya ab. Lepas mati, dia terhenti. Ataupun kita letak mim nun mati di bawah min. Nun tu kita letak tanda mati. Jadi bunyinya min. Mati. Jadi dia terputus. Itu maksud jim. Jazmun. Baru teringat. Lepas tu, yang ketiga kha. Kenapa kha? Kha ni mewakili perkataan khafif. Khafif. Apa maksud khafif? Khafif. Khafif tu ringan. Ni mudah. Jadi bila huruf tu dimatikan, jadi dia mudah dan ringan sikit berbanding dengan huruf yang berbaris. Jadi tu dia ambil tanda mati tu. Itu yang datangnya jim, ha, kha. Jim tu jazmun, ha tu istirahah, kha tadi apa saya sebut? Khafif. Putus, berehat, dia ringan. Itu adalah ciri-ciri huruf yang mati. Sebab tu dia ambil huruf jim. Sebab tu dia ambil huruf ha dan kha. Itu asal dia. Okey, jadi kalau kita tengok contoh tu kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada 2 kat situ hukum izhar. Satu an'am, nun mati bertemu ain. Kan dia mudah sikit nak sebut sebab dia mati terus. Alaihim tu mim mati, izhar juga. Tu tanda dia Okey, kemudian nombor 4 tanwin yang menunjukkan hukum izhar. Tadi tu tanda mati yang menunjukkan izhar. Tanwin yang menunjukkan hukum izhar, dia punya baris atas dengan baris bawah dia selari. Kemudian yang baris hadapan dia tu terbalik. Saya panggil dia 69. Dia terbalik. Itu untuk tanda izhar. Maknanya kalau ada kita nampak 3 tanda begini, mesti hukumnya itu daripada izhar halqi. Untuk Quran Rasam Uthmani. Ni macam aliman hakima. Walaupun katalah kita ni bukannya semua ingat huruf-huruf setiap hukum kan. Mungkin ada yang ingat, ada sebahagian tak ingat. Jadi kita ingat sebagai tanda tu untuk membantu kita.
Aliman hakima. Wallahu syakurun halim. Nampak syakurun tanwinnya terbalik. Min ladun hakimin khabir. Ni tanwinnya selari. Jadi mudah sikit. Bila kita nampak selari je, kita jangan baca dengung. Bila kita nampak selari je, kita kena baca dengan jelas. Begitu. Kemudian nombor 5, tanwin juga tapi dia menunjukkan hukum itu sama ada idgham ataupun ikhfa. Sekali pandang kita nampak macam sama. 2 kali pandang tak sama rupanya. Sebab tanwin fathah dan kasrah itu adalah dia condong-condong juga sama macam yang nombor 4 tapi dia tidak selari. Dia tidak selari untuk atas dan bawah. Kemudian dhammah dia selari. Begitu dia terbalik. Yang tadi kan dia 69, yang ini 99. Nampak tak? Okey, ini jadi contoh-contoh dia lah. Kalau contoh idgham dia melibatkan huruf ya wa mim nun. Kalau dia selain daripada contoh ya wa mim nun tu maknanya dia adalah hukum ikhfa. Sebab bila kita tengok hukum nun mati atau tanwin ni mungkin ada sebahagian yang rasa macam susahnya nak hafal. Sebab huruf ikhfa tu banyak. Jadi tolaklah tadi yang izhar tadi yang dah bertanda, yang kita dah tahu dia selari. Jadi baki tu adalah daripada hukum idgham dengan ikhfa. Okey, kemudian nombor 6 yang ada mim kecil ini menunjukkan hukum iklab. Yang mana sekejap, dia ada satu lagi ni. Okey, ini yang melibatkan pada nun dulu. Nun tu tidak ada tanda mati, dia kosong lah. Bila ada tanda mati tadi dia automatik izhar kan, yang pertama tadi kat atas tu. Jadi yang ini dia gantikan dengan tanda mim kecil ataupun simbol mim. Jadi yang ini adalah hukum iklab. Maknanya selepas kita nampak huruf nun yang ada mim kecil tu mesti dia akan bertemu dengan ba. Dia mesti akan bertemu dengan ba. Okey. Begitu juga nombor 7. Nombor 7 ni pun menunjukkan hukum iklab tapi daripada tanwin. Yang nombor 6 ni iklab yang mana nun bertemu ba. Tapi yang nombor 7 ni tanwin bertemu ba. Cuma kita kena hati-hati dan tengok. Untuk nombor 7 ni tanwinnya dia dah terletak tanda 2 lagi dah. Dia hanya meletakkan 1 sahaja. Mana lagi 1? Dia dah gantikan dengan simbol mim tadi. Tu dinamakan tanwin iklab. Dinamakan tanwin iklab. Yang ini pun begitu juga, dia akan bertemu dengan huruf ba. Sebab tu kalau kita perhatikan pada setiap penghujung surah, hujung akhir ayat kan, akhir ayat setiap surah, kalau dia nak bertemu dengan surah lain, kan surah lain sebelum kita nak baca tu kita akan baca basmalah dulu, betul? Basmalah tu maknanya permulaan tu adalah huruf ba. So dekat situ kalau kalimah yang akhir sekali tu hujungnya tanwin, mesti dia akan letak 1 baris sahaja dan digantikan dengan huruf mim. Sebab dia nak bertemu dengan ba. Sekiranya dia baca sambung. Kalau dia baca tak sambung, tidaklah dibaca dengan iklab. Jadi dia baca jadi hukum ma'iwat sahaja. Kebanyakannya kalau kita perhatikan pada surah-surah lazim, ada sebenarnya. Cuba tengok sekejap surah Al-Qari'ah. Cuba kita tengok sekejap surah Al-Qari'ah. Sekejap saya tunjukkan sekejap. Surah Al-Qari'ah muka surah apa? 600. Ya je. Betul. Okey. Cuba tengok ni. Narun hamiyatun. Cuba tengok ada tak? Yang saya tunjuk ni. Kat situ kan? Nampak tak? Tu baris depan 1 je. Kemudian dia ada mim kecil. Nampak? Tapi kita tak bolehlah baca narun hamiyatun. Baca dengan tamar mutah bila waqaf dia jadi ha kan, narun hamiyah. Tapi kalau kita nak sambung macam mana? Narun hamiyatun bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Contoh kalau nak sambung. Faham tak? Kenapa dengung pula? Sebab hukum iklab tu ada dengung. Tapi kena beringat juga, sekiranya kita kebanyakannya orang yang nak mengulang hafazan, dia akan sambung nak cepat habis kan 30 juzuk. Cumanya kalau kita sambung ayat terakhir pada setiap hujung surah dengan basmalah, jangan berhenti pada basmalah. Tak boleh.
Contoh tadi narun hamiyatum bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti. Itu tak boleh. Sebab macam dia anggap basmalah tu adalah pengakhir surah Al-Qari'ah. Sedangkan pengakhiran surah Al-Qari'ah tadi narun hamiyah. Kan? Tu. Okey, maknanya dia ada syarat-syarat tertentu lah kalau kita ni nak menyambung bacaan Okey. Alright, kita masuk balik pada nombor berapa tadi habis? Nombor 8 Oh, ada satu lagi contoh lah. Surah An-Nasr. Muka surat 603. Tengok jap. Macam lah Ustazah ni. Ni saya tunjukkan. Sebenarnya banyak. Cuba tengok yang saya share ni. Tadi Narun Hamiyah kan. Cuba tengok surah Al-Asr. Bukan. Surah Al-Humazah. Nampak tak? Fi amadim mumaddadatin. Tu nampak tak? Ada mim juga. Kan sebab dia punya tanda tu dia adalah tanwin. Bila tanwin je dia akan ada mim tu. Sebab dia bila sambung je dia akan timbullah hukum iqlab tu. Lepas tu makulin nampak tak ni? Makulin ada sambung dengan basmalah kan baru ada mim tu kan. Lepas tu apa lagi? Khauf, surah Quraisy pun ada mim. Maknanya kalimah tu khaufin. Ada juga yang tak ada tanwin lah, yang tak ada tanwin tak adalah terlibat. Lepas tu kita tengok ni surah apa tadi yang saya sebut? Surah An-Nasr. Ni. Innahu kana tawwaba. Kan? Dia jadi hukum ma'iwad. Tapi bila sambung tu kana tawwaban bismillah. Kat situ dia timbul hukum iqlab. Fi jidha hablum mim masadim bismillah. Banyak ni Walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillah. Banyak. Begitulah tanda tadi tu maknanya dia ada fungsi dia, bukannya saja-saja dia letak. Okey, baik. Seterusnya nombor 8. Okey, tanda sin di atas kalimah menunjukkan hukum saktah. Maknanya kita dah tahu dah kan, kita dah pernah belajar apa itu yang dimasukkan dengan saktah, iaitu berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru. Berhenti sekejap aja. Buat syarat, lepas tu sambung balik dengan nafas yang sama. Dia bagi contoh macam ni lah. Wa qila man raq. Berhenti betul-betul. Jangan berhenti. Wa qila man raq. Itu tak berhenti. Tu macam seolah-olah dia jadi hukum izhar. Dia bukan izhar lagi. Dia betul-betul terputus. Ni Okey, kemudian yang ke-9. Tanda, ada orang sebut. Ya. Ya. Ulang balik sekejap Zaza yang nombor 8 tu buat Zaza baca tadi tu. Wa qila man raq. Dia kena jelas sebab nun itu ada tanda mati. Berbalik pada nombor berapa tadi? Nun tu dia kata bila ada tanda mati menunjukkan dia perlu dibaca dengan izhar. Walaupun kita nampak kalimah tu contoh dia nun bertemu ra. Kita tahu nun bertemu ra ni idgham bil gunnah. Betul tak? Jangan pula kita tahu idgham bil gunnah kita pun sebat je baca wa qila marraq. Salah lah. Sebab daripada bacaan Imam Hafs an Asim, Tariq Syatibi membaca dengan saktah. Jadi dia separate kan. Dia asingkan bunyi antara man dengan ra. Kenapa dia kena jelas? Sebab dia tak bersambung dengan ra. Tu. Faham tak Fiza? Tapi faham, tapi dia ni yang tak boleh ambil nafas baru tu kan? Betul ke? Ya, betul. Dia ada 4 tempat tu. Okey. Okey. Boleh. Alright. Seterusnya nombor 9. Okey, tanda panjang ni macam misai lah, macam kening lah, semualah ni menunjukkan bacaan yang mana dia tidak boleh sama dengan kadar mad asli. Highlight sikit, dia menunjukkan bacaan lebih dari kadar mad asli. Sama ada mad lazim harfi kalimi ke, mad lazim kalimi harfi musaqqal ataupun mukhaffaf ke. Pendek kata semua mad lazim dibaca dengan panjang. Panjangnya 6 harakat. Kemudian mad jaiz 4 harakat, mad silah tawilah 4 harakat. Ini mana-mana mad yang mungkinlah kita ada setengah yang tak tahu dia punya nama pun, tapi paling tidak kita memandang kalimah tu kita nampak tanda panjang ni kan. Bacalah dengan melebihi kadar mad asli. Kenapa tak boleh baca macam mad asli?
Kalau kita baca macam asli, tak adalah beza hukum tu tadi. Kan? Okey? Boleh? Jadi perlu dibaca dengan melebihi kadar. Okey. Allahu Akbar. Sekejap Sekejap Okey, minta maaf. Alright. Seterusnya, jadi kalau ikutkan yang dia bagi contoh kat bawah ni kan, alif lam mim ni mad lazim harfi lah sebab dia disebut dengan huruf. Lepas tu ad-dallin ni mad lazim juga tapi mad lazim kalimi. As-sufaha ni mad mutasil, bima unzila mad munfasil, wa warithahu abawahu ni mad silah. Dan kalau kita tengok 5 contoh dibagi ni semua ada tanda panjang ni. Tapi dia tak bagi secara khusus lah sebab kita dah belajar secara khusus ikut tajuk dia hari tu kan. Yang mana perlu baca 6, mana perlu baca 4 atau 5, yang mana perlu baca 4 saja, semua dah ada dalam setiap tajuk mat pecahan dia. Okey, seterusnya nombor 10. Okey, huruf sin yang ditulis bersama huruf sad. Huruf sin yang mana ditulis berserta dengan huruf sad ni dia ada dua keadaan dia. Yang pertama dia kata jika sin ditulis di atas sad maka wajib dibaca dengan sin. Maknanya huruf yang atas itulah yang diutamakan maksud dia. Contoh kalau dia punya kalimah tu bastah kan, huruf sad tapi atasnya huruf sin, maka kita utamakan bunyi nipis sebab sin tu berada di atas. So kita baca dengan bastah. Betul-betul nipis. Bastah. Okay. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, kalau sin tu di bawah, jika sin ditulis di bawah sad, maka bacaan dengan sad itu lebih masyhur. Boleh juga nak baca dengan sin, tapi masyhurnya sad, maka kita ambillah sad. Jadi pada kalimah al-musaytirun, kita baca kekal dengan sad lah sebab sekarang ni sin tu berada di mana? Berada di bawah kan? Kita utamakan asal lah. Jadi kalau kita perhatikan dua keadaan tadi, maknanya apa? Yang kita nampak dia mengutamakan yang atas. Kita utamakan yang atas je lah. Mudah untuk kita ingat kan. Kalau bastah tu kita baca dengan sin. Bastah. Kalau yang musaytirun tu kita utamakan sad sebab dia berada di atas. Okey. Banyak lagi, ada beberapa kalimah lagi yang perlu dibaca dengan sin ataupun sad ni. Jadi kita ambil cara yang mudah untuk kita ingat, utamakan yang atas. Sama ada huruf atas itu kekal yang asal ataupun yang tambahan kemudian. Okey, seterusnya nombor 11. Okey, saya sekalikan nombor 11 dengan nombor 12 ni. Sebab dia punya simbol tu sama tapi kedudukan dia berbeza dan namanya pun berbezalah. Kalau kita tengok ada setengah orang disebut senang nak ingat diamond kan. Bentuk tu bentuk diamond. So untuk nombor 11 ni yang dia kata menunjukkan hukum ishmam, kita dah tahu dah ishmam ni maksudnya syarat muncung bibir. Kan syarat muncung bibir kan pada satu ayat la ta'manna, kita muncungkan bibir. Itu ishmam. Jadi kalau kita tengok dari sudut simbol dia tu dia berada di atas kalimah. Sebab apa di atas, kenapa tidak bawah? Kerana dia cenderung kepada kita muncung. Muncung tu ke bawah ke atas? Of course lah ke atas kan? La ta'manna. Dia ke atas. Cenderung ke atas. Jadi disebabkan itu diletakkan simbol apa disebut tu? Ishmam tu ataupun bentuk diamond tu di atas kalimah. Begitu juga dengan nombor 12. Kenapa diletakkan simbol imalah? Dipanggil imalah. Kenapa diletak di bawah kalimah? Kerana dia cenderung kepada baris bawah. Kalimah asalnya adalah
majraha, baris atas. Tapi disebutkan dalam hukum imalah ni dia kata cenderung, bukannya terus baris bawah. Bila baris bawah dia jadi majriha. Tapi imalah ini adalah cenderung kepada baris bawah, maka dibunyikan majriha. Majriha. Jadi disebabkan cenderung disebabkan cenderung kepada baris bawah, maka diletakkan diamond itu di bawah kalimah. Okey, itu sebab dia. Okey, seterusnya nombor 13, tanda bulat tu dia tak sama dengan bulat yang nombor 1 dengan nombor 2 yang kita tengok tadi. Ini tashil. Tanda bulat dia bold terus sampai dalam tu, dihitam terus. Satu sahaja tempatnya iaitu hukum tashil. Bacaan yang menunjukkan dibaca dengan tashil ataupun tashil ni diambil daripada perkataan apa? Sahala. Yusahilu. Sahlan. Maksud tashil apa? Ringan. Jadi kalau kita nampak ringan-ringan. Dia mudah-mudah. Macam mana kita minta doa, minta Allah pemudahkan kan? Kan kita sebut Allahumma ja'al sahla kan? Ja'al tahu sahla kan? Jadi pada kalimah ni kalau kita nak sebut, jangan beratkan bunyi hamzah ataupun jangan beratkan kepada alif semata. Dia antara. Bunyi antara hamzah dan alif kan? A'jamiyun. Bunyi ke tak bunyi? Ada tapi di tengah-tengah. A'jamiyun. Kenapa dia letak atas alif? Sebab dia permulaan sebelum huruf alif yang ada hukum tashil tu adalah hamzah yang berbaris fathah. Maka diletakkan tanda tashil itu di atas kalimah. Okey. Habis ni banyak. Sikit lagi. Okey, kemudian nombor 14. Alif, nun, waw dan ya. Ini menunjukkan huruf yang wajib dibaca. Maknanya kita fokus dulu pada alif, waw, ya. Dalam Quran Resam Uthmani ni kadang-kadang kan alif, waw, ya ni dia besar. Jadi kita mudah nak nampak. Kadang-kadang dia kecil. Dia tulis dengan simbol sahaja. Jadi mata tu nak kena tengok betul-betul. Ada certain tempat. Contoh macam kita baca surah Al-Kafirun kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita tengok pada Quran lama tu, kan? Quran apa orang panggil? Quran Majid, kan? Dia letak kafirun, kaf alif tu macam biasa, besar. Tapi untuk Quran Resam Uthmani ni kebanyakannya dia dah ada simbol-simbol yang diletakkan alif kecil. Kafirun, dia letak kaf, terus sambung dengan fara. Ya, saya try tulis sekejap. Kalau Quran dulu macam ni. Kafirun. Sorry tulisannya pakai apa mouse. Dia macam ni. Ni kalau Quran yang Majid. Tapi sekarang dia dah sambung begini. Kafirun. Jadi mana alifnya? Dia just letak macam ni. Kecil je. Kan? Itu simbol. Tapi tetap juga dibaca dengan mad. Alif waw ya. Sebab huruf mad ni dia tidak ada apa-apa tanda. Dia kosong je. Begitu juga waw ataupun ya. Kemudian kenapa dia ada selitkan nun ni? Okey, sekejap. Ada satulah tempat yang special kita baca kat sini. Kalau kita perhatikan Quran Resam Uthmani kita kan. Yang ini. Nun ji ni. Kita nak baca apa sebenarnya kan? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Tu ayat dia. Cuma saya tak ingat surah apa. Tapi dia bertindih macam ni. Sebenarnya hurufnya nun nun jim ya. Dia jadi hukum ikhfa kat sini. Kerana apa dia kecil kat sini? Kerana ada setengah imam, ada setengah pembaca yang membaca dengan bacaan idgham. Dia tidak baca dengan ikhfa. Kita baca ikhfa, imam kita baca ikhfa, iaitu nun bertemu jim. Ada sebahagian baca wa kadzalika nujjil mu'minin. Dia baca nujjil mu'minin, hilang nun. Jadi untuk kita meletakkan syarat dan meraihkan yang lain, maka diletakkan nun tu kecil je. Tapi macam mana pun kita tetap kena baca. Sebab itu cara imam kita baca. Okey, boleh? Kita boleh tak nak baca nujil? Boleh, tapi kena belajar betul-betul lah imam tu. Sebabnya bacaan imam tersebut, dia adalah tempat-tempat lain yang perlu dibaca yang tak sama, yang berlainan dengan bacaan kita. Okey. Seterusnya, nombor 15. Okey. Dia ada tanda, yang ini saya tak pasti.
Quran Asam Usmani pun ada yang baris di bawah, ada juga tertentu yang baris di atas. Tapi yang mana garisan yang ada tu semuanya menunjukkan perintah sujud lah. Sama ada dikata dia dah tulis kat sini, ya Allah tak perasan. Sama ada diletakkan di atas atau di bawah kalimah. Macam ni, fasjudu lillah dia letak bawah, tapi ada juga serta tempat dia letak di atas kalimah. Ni sujud tilawah dipanggil sujud sajadah kan. Kemudian nombor 16 yang ada lambang macam kubah masjid ni menunjukkan tempat berhenti untuk melakukan sujud. Kadang-kadang yang digariskan untuk kita melakukan sujud tu di tengah-tengah ayat yang panjang. Jangan kita dah berhenti selepas garis tu kita terus sujud. Tak boleh, kita selesaikan dulu. Selesaikan hingga ra'sul ayah, hingga ke hujung ayat dia, barulah kita boleh sujud ataupun tengok pada keadaan lah dan kesesuaian. Sama ada kita boleh sujud ataupun kita baca tasbih. Okey, kemudian nombor 17 yang tanda bunga ni kan. Dalam Quran kita banyak. Kat sini dia ada pembahagian dia menunjukkan permulaan juzuk. Dia ada 30 juzuk. Lepas tu dia ada hizbun, dia ada rubu'. Hizbun dengan rubu' ni pun adalah pecahan daripada juzuk-juzuk tu. Dalam satu juzuk dia ada berapa? Dia ada 8 ke macam tu. Kan macam kalau kita orang dulu mengaji ni, dia tak ikut satu muka surat, besok satu muka surat lagi, tak. Dia belajar mengaji, kalau Quran dulu tu dia ada letak ain, satu ain. Macam tu, kan? Tapi sekarang tak ada satu ain, dua ain dah tak ada. Cuba ada Quran tak masing-masing? Kejap tunjukkan sekejap je. Daripada juzuk 1 tu, dia ada pecahan dia tahu sebelum sampai kepada juzuk 2. Dekat belah tepi tu, cuba tengok ada tak 1/4. Lepas tu al-hizbu 1 dekat muka surat 5 tu, cuba tengok ada tak. Dia ada cerita dia, sebab kalau kita belajar tadabbur, kita belajar tafsir Quran, dia dah siap dah pembahagian cerita dia tu. Itu daripada tanda tadi itulah menunjukkan dia permulaan juzuk ke, hizbu ke, rubu' ke, 1/4 ke, 3/4 ke, semua ada. Kalau kita perhatikan tu, muka surat 5 1/4. Lepas tu nanti muka surat 7 2/4. Nampak tak? Lepas tu muka surat 9 3/4. Muka surat 11 kat situ al-hizbu 2. Ni belum masuk lagi juzuk 2 ni, masih lagi dalam juzuk pertama. Nampak tak dia banyak pecahan-pecahan dia. Maknanya daripada situlah dia ada cerita dia. Yang mana dia tulis al-hizbu tu, dia ada tanda bintang tu kan. Tu. Faham tak Fiza? Apa nak tanya? Silakan. Saya nampak tapi apa beza? Tadi. Beza? Juzuk hizbu dengan rubu'. Dalam satu Al-Quran ada 30 juzuk. Okey. Dalam 30 juzuk tadi tu, setiap juzuk dia ada pecahan-pecahan lagi. Maknanya dalam satu juzuk tadi dia bukan cerita berkenaan dengan satu hal je. Banyak pecahan cerita dia. Jadi daripada situlah dia pecahkan kepada hizbu, lepas tu rubu'. Tapi yang tadi yang Ustazah cakap dia punya tanda tu, dia bukannya tanda setiap habis juzuk kan, in between dalam satu tak. Setiap yang dia tulis kat tepi tu dia dah ada tanda dekat ayat tu, kat mana permulaan cerita yang baru. Semua dah ada tanda bunga tu kan. Okey. Dia ada 3/4 semua tu daripada tapi yang kalau 4/4 dia tak tulis 4/4 dia tulis ini 2/4 ni. Lepas tu nanti masuk 2 bila yang muka surat 7 tu betul tak Ustazah? Yang muka surat 7 tu 2/4 lah kan? Itu masih lagi dalam hizbu yang pertama. Lepas tu bila masuk muka surat yang mana tadi muka surat 11 ke? Sorry. Muka surat 11 tu al-hizbu yang kedua kan? Lepas tu nanti masuk muka surat 14, dalam al-hizbu kedua tu dia ada lagi 4 pecahan, 1/4, 2/4, 3/4, baru masuk al-hizbu yang ketiga. Macam dia maksud dia cerita apa tentang cerita yang berlainan. Dia ada dia punya chapter dia. Tahu Astagfirullahalazim. Allahu akbar. Tak apa.
Lepas tu kalau kita tengok muka surat 22 tu kan masuk juzuk 2 kan? Tu yang saya perasan tu. Masuk juzuk 2 maknanya dia dah ada 3 al-hizbu. Satu al-hizbu tadi dia ada 4 pecahan. Banyaklah, ada 12. Macam tu. Faham tak? Faham tak? Nanti kita explore lagi. Banyak sebenarnya benda yang kita nak kena belajar ni. Kan? Okey? Jadi dia nak menunjukkan gambar tu lah ataupun simbol tadi tu ada dia punya pembahagian-pembahagian. Dan akhir sekali nombor 18 menunjukkan akhir ayat dan nombor ayat. Ni memang perlulah diletak sampai habis kita khatam. Kita akan jumpa juga di penghujung setiap ayat. Wallahu a'lam. Habis. Habis pada Dhabtul Quran lah, tajuk Dhabtul Quran. Ada soalan? Ada soalan ni banyak Ustazah, nak tanya nombor 2 tadi Ustazah. Mana tu? Nombor 2. Ya. Okey, nombor 2 tu kan yang tanda bulat atas alif tu kan? Huruf tambahan tu maknanya alif tu kalau kita WhatsApp alif tu yang ada tanda bulat tu tak baca kan? Tak. Maknanya kalau dia tak ada fungsi lah masa kita baca. Tak. Pendek aja. Bila dia fungsi dia bila? Fungsi dia ketika bila? Ketika dia waqaf. Hanya waktu wakaf tu lah dia, yang kita baca di WhatsApp tu kalau kita WhatsApp ada tak ada fungsi lah kan? Tak ada. Sebab nombor 2 tu dia berlaku pada setiap hujung kalimah. Boleh jadi kita wakaf pada setiap hujung kalimah tu kalau orang tu nafas tak sampai ke. Jadi ada kebarangkalian untuk kita wakaf. Maka jawapannya bila wakaf dia akan jadi 2 harakat. Okey, boleh? Kalau dia banding dengan yang nombor 1 tu? Nombor 1 tak boleh nak wakaf kat situ sebab dia tengah kalimah. Yelah maknanya dia apa fungsi dia tu? Fungsi tak ada fungsi, dia kosong. Dia letak saja tapi dia tidak dibaca. Dia taruh sajalah. Itu dari sudut disebut dari sudut resam ataupun penulisan dia. Ada tak ada fungsi lah tapi dia tahu dia lah. Ada nama ni ke Ustazah? Apa dia? Ada nama Huruf dia? ziyadah. Huruf ziyadah. Ataupun tunggu ada nama lain ke? Tak, tapi yang bulat, tanda bulat ni nama dia apa? Tanda bulat tu dia punya nama apa ke? Allahu akbar. Tak ada istilah nama. Ada. Apa nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab selalu kita sebut huruf ziyadah aje. Kena cari tu. Sebab yang ni huruf illah. Ada yang sebut huruf ziyadah. Tanda tu tanda illah. Illah ni maksudnya tidak dibaca. Macam tu lah. Ada lagi yang lain ke daripada tu? Tapi hukum dia tak boleh panjang kan? Cara bacaannya tu memang tak boleh panjang lah. Nama dia tu ada setengah buku tu dia sebut huruf illah. Ada setengah tu hanya dia tulis huruf tambahan. Nak mengingat huruf illah tadi kat bibir je. Okey. Ada lagi soalan selain daripada tu Kak Liza, Pungku ke ataupun yang lain? Jelas? Haji Aili, Ustaz Bilal selalu sebut apa yang bulat ni? Kalau kita terbaca panjang lepas tu dia kata something. Tak ingat. Dia ada istilah dia. Tak ingat juga. Nanti cuba tanya Ustaz Bilal. Ustaz Bilal sujak ke? Betul. Dia selalu cakap apa sebab kadang-kadang saya terpanjang kan. Lepas tu dia kata, ni tak boleh panjang, ini tak boleh. So, saya pun tak ingat something tu apa. Bila tu. Tanya Okey. Ini kira sukun lah kan, mati. Mana? Tanda dia panggil mati kan, tanda. Boleh juga dikira mati tapi dia sebut huruf illah. Mungkin disebut tu lah kot. Dia sebut huruf illah. Mungkin disebut tu ataupun disebut apa lah, tak ingat lah nantilah. Tanya dia. Nanti ulang kaji lagi. Okay. Banyak istilah-istilah tu, betul lah tu. Okey. Alright. Zah, Ya. alamak saya nak tanya tapi apa yang dekat yang tadi mat tu kan? Yang mana yang saya cakap yang 6 harakat je Ustazah? Nanti saya cerita, itu panjang cerita dia tu dekat hukum 6 harakat, 4 harakat, 5 harakat. Dia ada dia punya hukum-hukum dia.
Okey. Sorry Fiza, saya tak boleh nak cerita petang ni sebabnya Tak ada apa, tak orang apa. tunggu nak talaki. Oh, okey, tak apa. Nanti Ustazah ingatkan saya lah. next time. Okey. Kadang-kadang saya ingat yang part Confuse Okey, nanti saya ingatkan. Dia kena Ustazah. Kalau memang dah kena 6 tu memang kena 6. You cannot baca. Kena 6 lah. Yes. Alright. Okey. Okay. Sorry. Tak apa, it's okay. Okay, so kita berhenti dulu kat sini. InsyaAllah nanti minggu depan saya bagi tahu apa kita kena buat. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okey, kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah nanti kita sambung minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Assalamualaikum.